Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Nazri bin Muhammad Noor serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang sebuah tugasan berkumpulan yang bertajuk dinamika sesebuah sistem, proses, struktur dan budaya politik di negara yang anda pilih berdasarkan tetapan benua oleh pesyarah iaitu negara Rusia. Perbincangan yang melibatkan sistem dan budaya politik di negara Rusia ini akan melihat kepada perbandingan yang dibuat berdasarkan kepada dua era, iaitu zaman Empayar Rusia dan Revolusi Bolshevik. Oleh itu, perbincangan yang dibuat akan dipecahkan kepada tiga bahagian penting, iaitu yang pertama, latar belakang transisi politik yang akan memberi penerangan secara ringkas berkaitan kewujudan dua era iaitu Empayar Rusia yang diwakili oleh keluarga Romanov dan Revolusi Bolshevik yang diketuai oleh Lenin. Seterusnya yang kedua adalah berkaitan dengan dinamika perubahan sistem politik dan model institusi Rusia yang akan melihat kepada analisis yang lebih mendalam yang akan menerangkan mengenai perubahan sistem politik dan model institusi Rusia melalui beberapa proses penting. Dan yang ketiga adalah dinamika perubahan budaya politik Rusia dalam era revolusi yang akan memberi sedikit perincian berkaitan perubahan yang berlaku terutamanya dari sudut sistem serta budaya politik di Rusia era revolusi awal. Seperti yang kita semua sedia maklum, zaman Empayar Rusia berada di bawah pimpinan beraja atau lebih mudahnya dikenali sebagai keluarga Romanov. Zaman Empayar Rusia juga amat terkenal dengan pemerintahan Tsar Nicholas II yang merupakan maharaja terakhir di Rusia yang berkuasa sehingga tahun 1917. Ini kerana maharaja Nicholas II dikenali sebagai Nicholas berdarah disebabkan pelbagai peristiwa serta tragedi yang berlaku, antaranya tragedi Koldunka, pembantaian kaum Yahudi serta Bloody Sunday yang menyaksikan beberapa siri pertumpahan darah berlaku di Rusia. Oleh kerana pelbagai permasalahan dan isu yang timbul pada zaman pemerintahan Nicholas II, kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan beliau semakin lama semakin berkurangan. Malah ramai yang dilihat mula menunjukkan reaksi tidak berpuas hati dengan tindakan serta budaya politik yang diamalkan beliau. Hasil daripada berlakunya ketidakstabilan di Rusia diikuti dengan penindasan yang begitu lama, jutaan rakyat bawahan Rusia mula bangkit dalam gerakan massa dan menganjurkan beberapa siri perhimpunan yang demokratik yang akhirnya berjaya membawa kepada kejatuhan pemerintahan lama. Hasilnya berlaku revolusi Bolshevik di bawah Lenin yang berjaya mewujudkan dan mendirikan negara komunis pertama di Rusia. Beliau menjadi pemimpin parti Bolshevik yang sangat berperanan besar dalam menggerakkan revolusi di Rusia, dan hasil pemerintahan Bolshevik berlakunya perubahan dalam sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya politik di Rusia. Rusia yang kami akan bandingkan seperti yang sudah diberitahu oleh saudara Izzat ialah antara zaman Tsar Nicholas kedua iaitu penghujung Empayar Rusia dan juga USSR awal, Soviet Union awal iaitu pada era Lenin. Sekiranya kita melihat kepada era Tsar Nicholas, beliau mengamalkan sistem politik bersifat absolutism ataupun kuasa mutlak Tsar. Thomas Remington di dalam buku Politics in Russia menggambarkan sistem ini sebagai sistem patrimonial, di mana patrimonial itu didefinisikan sebagai satu sistem di mana ketua negara tidak menganggap negaranya sebagai politik yang mempunyai individu dan kumpulan dengan kemahuan berbeza, tetapi menganggap kerajaannya atau tanah dia itu hanya sebagai satu bentuk hak milik atau property. Jadi, tiga konsep utama semasa era ini adalah ortodoks, nasionalis dan autokrasi. Ini bermaksud empayar itu mempunyai outlook yang sangat konservatif. Pemberian kuasa penuh diberikan kepada Tsar Nicholas II atas dasar jurai keturunan, mandat Tuhan dan sebagai ketua gereja ortodoks Rusia.
Oleh itu, ia bermaksud yang membataskan kuasa Tsar Nicholas hanyalah elemen keagamaan, iaitu gereja ortodoks itu sendiri. Dan tidak ada benda lain yang boleh menidakkan hak dia untuk membuat apa-apa keputusan. Organ-organ eksekutif dan legislatif di Rusia pada ketika itu adalah tidak efektif dan semuanya bergantung kepada keputusan dan keinginan Tsar kerana kuasa dia yang mutlak. Jadi kerana itu kita boleh dapat tengok yang bahawa tiga pihak yang paling penting di dalam kerajaan Empayar Rusia ni ialah gereja ortodoks, Tsar dan juga golongan bangsawan atau golongan yang pro-monarki. Dan hierarki kerajaan Tsar itu boleh dilihat di sini dengan adanya di bawah Tsar adalah tiga organ, iaitu Holy Synod, the Imperial Council of Ministers dan Senate. Holy Synod ialah badan yang diketuai oleh gereja ortodoks Rusia sendiri dan mempunyai elemen keagamaan dalam pemerintahan dan ada di bandar-bandar besar seperti Moskow dan Saint Petersburg. Kemudian Imperial Council of Ministers tu adalah bagaikan parlimen atau kabinet Tsar, namun mereka tidak dipilih oleh rakyat, maka tidak accountable kepada rakyat. Mereka juga tidak dipilih atas dasar merit kerana Tsar hanya memilih dalam kalangan bangsawan yang dia anggap bersetuju dengan baginda dan rapat dengan dia. Kemudian Senate adalah badan yang sepatutnya menjalankan tugas-tugas legislatif tapi juga adalah bersifat moot atau tidak efektif kerana kuasa Tsar yang mutlak. Oleh itu kita boleh lihatlah bahawa Tsar dan juga gereja ortodoks serta golongan bangsawan Rusia mempunyai hubungan sangat rapat antara satu sama lain. Jadi, hierarki kerajaan Tsar meletakkan Tsar berada di tempat yang paling tinggi dan di bawahnya ada tiga organ eksekutif, legislatif, iaitu Holy Synod, Imperial Council of Ministers dan Senate. Holy Synod adalah sebuah organ yang diketuai oleh gereja ortodoks Rusia sendiri dan melibatkan diri dengan semua upacara keagamaan dan elemen-elemen keagamaan di dalam Empayar Rusia pada ketika itu. Ada di bandar-bandar besar seperti Moscow dan Saint Petersburg. Kemudian the Imperial Council of Ministers adalah badan yang merupakan parlimen, bagaikan parlimen dan kabinet kepada kerajaan, tetapi ahlinya tidak diundi oleh rakyat dan tidak juga dipilih secara meritokrasi. Sebaliknya mereka dipilih oleh Tsar sendiri dalam kalangan bangsawan yang dia anggap memahami polisi-polisinya dan yang dia sukalah. Kemudian kita ada Senate. Senate ini adalah satu badan judisiari yang mempunyai kuasa ke atas semua mahkamah di Rusia pada ketika itu. Dan ia adalah badan judisiari tertinggi. Perubahan pertama dalam sistem politik dan model institusi di Rusia berlaku pada tahun 1905 selepas insiden Bloody Sunday dan revolusi 1905. Seperti yang ada di slide, Bloody Sunday merupakan insiden polis Tsar menembak mati penunjuk perasaan tidak bersenjata di Saint Petersburg ketika mereka hendak menghantar surat protes, petition. Kemudian revolusi 1905 bermula selepas insiden Bloody Sunday dengan protes golongan pekerja menolak keganasan tersebut dan bermula di kilang-kilang di Moskow. Walaupun revolusi ini gagal, ia membawa kepada penubuhan State Duma dan State Council of the Russian Empire sebagai badan bicameral baharu untuk tujuan legislatif. Jadi ini adalah perubahan pertama dalam model institusi di Rusia, di mana kerana tekanan oleh rakyat, Tsar Nicholas II mengikut kehendak mereka untuk adakan satu badan di mana rakyat boleh mengundi ahlinya. Dan State Duma pada asalnya bersifat kuasi legislatif dan Tsar Nicholas masih mempunyai kuasa ke atas Duma tersebut. Namun kerana tekanan dan isu yang menjadi masalah kepada rakyat seperti hak mengundi sejagat dan kenapa Duma ini tidak sepenuhnya mempunyai kuasa yang lebih. Oktober Manifesto 1905 telah dititahkan oleh Tsar Nicholas II untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan ia telah memberikan kepada rakyat apa yang mereka mahukan seperti kebebasan bersuara, kebebasan untuk berdemonstrasi tanpa intimidasi dan sebagainya. Revolusi 1917 berlaku melalui dua siri, iaitu pada Julai 1917 dan gagal sebab berjaya dikalahkan oleh polis
dan juga soldiers masa tu, askar. Tapi percubaan kedua pada Oktober 1917 telah berjaya membawa kepada kejatuhan kerajaan pada ketika itu. Kerajaan pada ketika itu adalah sebenarnya kerajaan provinsi yang dipimpin oleh Alexander Kerensky, kerana pada ketika itu Tsar Nicholas II sudah meletakkan jawatan, maksudnya meninggalkan, abdicate the throne pada Mac 1917. Juga sangat penting untuk kita lihat pada tarikh tersebut, kerana ada yang mungkin rasa revolusi tersebut berlaku pada November. Ini adalah kerana kalender Rusia sebelum 1918 adalah kalender Julian. Jadi ini adalah mengikut tarikh kalender lama mereka yang meletakkan insiden tersebut pada Oktober 1917. Perubahan kepada kerajaan ini, maksudnya perubahan dengan jatuhnya Orde Lama ini dan naiknya Orde Baru, berlaku perubahan daripada ideologi nasional. Mesti kita tengok tadi kat slide awal, semasa era Tsar Nicholas II, motonya ialah ortodoks, nasionalis dan autokrasi. Namun apabila naiknya Lenin dan kerajaan Bolshevik, mereka membawa aliran yang dikenali sekarang sebagai Marxism-Leninism. Maksudnya mengambil idea-idea Marx dan juga fuse it together dengan apa yang telah dibangunkan, dikembangkan oleh Lenin sendiri. Menurut Sokor 1988, perubahan radikal ini menjadi realiti kerana rakyat mula menyedari kelemahan sesuatu struktur atau pimpinan di dalam sesebuah negara. Dia bukan sahaja memerlukan perubahan budaya politik dan kesedaran rakyat mengenai kelemahan kerajaan dan status quo semasa, tetapi juga kewujudan sebuah ideologi alternatif. Maka boleh kita katakan di sini Marxism-Leninism tersebut adalah ideologi alternatif yang appeal, yang menarik kepada rakyat yang semakin lama tidak menyukai kerajaan provinsi Alexander Kerensky dan juga tidak menyukai monarki Rusia. Kerajaan Soviet pada tahun 1918 wujud selepas diderafkan perlembagaan 1918 oleh golongan Bolshevik. Ini adalah untuk menggantikan perlembagaan yang lama lah. Jadi melalui perlembagaan ini ada 3 pihak yang paling penting di dalam pembentukan kerajaan tersebut, model institusi tersebut, di mana yang pertama ialah Central Executive Committee dan juga Congress of Soviets yang diletakkan di atas, di mana CEC ialah sebenarnya badan yang dikatakan adalah badan yang bagaikan parlimen lah, yang membincangkan, membahaskan sesuatu isu, manakala Congress of Soviets adalah semua ahli-ahli di dalam parti komunis Rusia. Kemudian di bawahnya ialah Soviet People's Commissar, Sovnarkom, yang adalah lebih kepada kabinet dan diketuai oleh seorang chairman dan juga portfolio-portfolio lain. Yang inilah badan di mana adanya Lenin, Stalin, Trotsky dan Bukharin sebagainya. Dan yang paling bawah adalah Soviets atau Elected Council, di mana di peringkat daerah dan juga di peringkat bandar-bandar kecil, pekerja biasa, petani boleh terlibat di dalam majlis-majlis ini untuk menyatakan pendapat dan terlibat dengan operasi, orang kata proses politik, penyertaan politik di dalam Soviet Union atau Rusia baru. Jadi seperti yang ada ditulis di slide tadi, konsep parti Bolshevik ini adalah Vanguard Party. Vanguard Party ini bermaksud menurut Lenin adalah parti yang di mana golongan pekerja dan juga golongan petani biasa boleh terlibat secara aktif melalui partisipasi politik, dan suara mereka itu akan diperjuangkan dan dibawa oleh golongan pekerja yang lebih berpendidikan, yang lebih orang kata mempunyai latar belakang dalam bidang-bidang tersebut. Jadi konsepnya ialah yang pandai membantu yang kurang pandai untuk melakukan perkara-perkara seperti eksekutif, legislatif, judiciary ini atas nama untuk mempertahankan hak mereka. Jadi model institusi ini menyatakan bahawa kuasa penuh berada pada Soviet, iaitu peringkat yang paling bawah sekali, yang dianggotai pekerja dan petani biasa. Tapi itu adalah secara teori. Dan CEC juga yang berada di paling atas diletakkan di atas Sovnarkom secara teori. Tapi realitinya model institusi ini adalah kuasa sebenarnya berpusat pada organ eksekutif itu, iaitu
Sovnarkom. Kerana Sovnarkom ini dianggotai oleh semua elit-elit parti seperti yang saya cakap tadi, seperti Bukharin, Stalin, Lenin. Semuanya berada di dalam Sovnarkom dan bukan di dalam CEC. Maka dengan itu, walaupun jelas perubahan institusi dan juga sistem politik ini berlaku kerana orang kata agak radikal perubahan tersebut kerana ia orang menghapuskan semua institusi lama pada era Russian Empire dan digantikan bukan sahaja ideologi baru, slogan kata baru, parti baru dan institusi serta sistem yang baru, semuanya diubah mengikut konsep social komunisme yang ingin dibawa oleh Lenin ini. Namun ia membawa kepada persoalan adakah sebenarnya ia hanya kelahiran satu elit baru iaitu elit bourgeoisie kini diganti oleh elit parti. Dia dengan konsep vanguard parti tersebut yang meletakkan walaupun dalam golongan pekerja itu wujud yang elit yang lebih pandai dan yang lebih tinggi standarnya berbanding yang biasa-biasa dan tinggal di kampung-kampung. Jadi itu adalah satu persoalan yang agak menarik yang akan dipikirkan untuk di dalam esei nanti. Sekarang kita akan beralih kepada bahagian yang terakhir iaitu perubahan budaya politik Rusia di dalam era revolusioner. Negara Rusia telah banyak menerima perubahan di dalam budaya politik sejak daripada era penghujung Empayar Rusia sehingga ke era Bolshevik dan kepada penubuhan Soviet Union ataupun USSR. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas di mana pada era Empayar Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II, budaya politik masyarakat adalah berbentuk budaya politik parokial, di mana tahap partisipasi masyarakat di dalam politik sangatlah rendah. Hal ini terjadi memandangkan negara tersebut merupakan negara monarki mutlak yang menjadikan raja sebagai pemerintah yang mempunyai kuasa yang penuh untuk memerintah negaranya. Tsar ini telah mengakui bahawa beliau memerintah negara dengan divine right ataupun mandat Tuhan, iaitu kekuasaan dan autoriti yang berasal dari Tuhan dan bukannya manusia. Oleh itu, di dalam Fundamental Law of 1906, rakyat Rusia diperintahkan untuk patuh sepenuhnya kepada Tsar dengan mengatakan bahawa obedience to his authority not only out of fear but also for the sake of conscience as he had been ordained by God. Oleh itu, konsep budaya politik parokial telah menjadi pegangan terhadap masyarakat Empayar Rusia pada waktu itu dengan sentiasa menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemerintah ataupun Tsar. Namun, budaya politik Rusia pada waktu tersebut telah menunjukkan perubahan apabila masyarakat bersemangat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedia ada hasil daripada penindasan yang dilakukan oleh pemerintah sejak sekian lama. Budaya politik masyarakat Rusia telah bertukar daripada budaya politik parokial kepada budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang dicirikan dengan tingkat partisipasi dan kesedaran masyarakat yang sudah tinggi. Buktinya, kuasa-kuasa politik yang anti kerajaan Tsar Rusia telah mula membentuk parti-parti politik yang saling bersaing pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebagai kesimpulan, rentetan daripada perubahan budaya politik ini telah membawa kepada pelbagai peristiwa dan berakhir dengan kejatuhan pemerintahan lama iaitu monarki mutlak dan kepada penubuhan kerajaan Soviet Union ataupun USSR. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.